Ada Iman ni, penyakit Ada Iman ni one in million dalam dunia. Dan kita pasti di luar sana awareness tentang penyakit Iman adik alami ni tak semua orang tahu. Nak membantu adik Iman supaya dia sihat seperti kanak-kanak yang lain. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Kembali semula kita di Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Izmir. Kini anda bersama dengan saya Naufal Hatta sebagai pengacara anda, dan kita bersama dengan Yayasan Ikhlas. Subhanallah, daripada bingkisan yang telah kita saksikan daripada Adik Iman, ini adalah salah satu kempen daripada Yayasan Ikhlas sendiri, iaitu kempen bantu pesakit sihat. Subhanallah. Dan bersama dengan saya di talian Skype sekarang adalah yang berbahagia Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin. Assalamualaikum Datuk Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz pada hari Jumaat yang penuh barakah ini bersama-sama untuk berkongsi kepada kami, para penonton TV Hijrah, untuk sama-sama menghulurkan tangan, meringankan beban, khususnya seperti Adik Iman yang telah kami saksikan tadi. Subhanallah. Sebagai permulaan yang bahagia Datuk Ustaz, Yayasan Ikhlas adalah satu nama yang tidak asing lagi, subhanallah, dengan pelbagai kempen untuk memberi manfaat kepada ummah. Mungkin Datuk Ustaz boleh kongsikan kepada kami agaknya apa pula kempen yang Datuk Ustaz nak khabarkan kepada kami semua penonton TV Hijrah pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman Naufal atas peluang yang diberikan pada pagi ini. Yayasan Ikhlas sedang melaksanakan satu lagi program kebajikan yang kita panggil Projek Bantu Pesakit Sihat ataupun BPS. Yang mana ini adalah salah satu projek inisiatif berunsur kebajikan yang dilaksanakan oleh pihak Yayasan Ikhlas dengan kerjasama pihak hospital. Jadi projek ini bertujuan untuk nak meringankan beban dan kita nak berikan kegembiraan dan keceriaan kepada para pesakit, khususnya yang kurang bernasib baik, dan lebih spesifik lagi kepada para asnaf yang serba kekurangan, yang mereka sedang menjalani proses rawatan di hospital ataupun di rumah, yang memerlukan kepada alat-alat tertentu dengan kos-kos yang agak tinggi yang kita tahu di luar daripada kemampuan pesakit itu. Mungkin ada orang akan tanya, kenapa kita nak bantu kepada orang yang kita pun tak kenal? Adakah lebih baik kita bantu orang yang kita kenal? Adakah lebih afdal kita bantu orang yang kita kurang kenali banding orang yang kita kenal? Kita tak nafikan perkara itu. Cuma barang perlu kita ingat, dalam agama kita ni dituntut ada satu sifat, iaitu dia panggil ihsan. Ihsan. Sebab itu di penghujung khutbah, setiap kali khutbah khatib akan berpesan pada seluruh jemaah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini surah An-Nahl ayat 90. Allah perintahkan kamu untuk berlaku adil dan ihsan. Sebab itu kita nak kongsi tentang cerita adik Nur Iman Muhammad Sabri ni yang kita tengok VT ni di awal tadi. Saya nak kongsi dengan penonton. Salah seorang pesakit yang sedang dibantu oleh Yayasan Ikhlas, adik Nur Iman Muhammad Sabri, umur baru setahun 6 bulan. Dan sekarang ni mereka sekeluarga tinggal di Jertih, di Terengganu. Kisah adik Iman ni sangat menyayat hati kerana dia mempunyai penyakit yang kronik, iaitu dia terpaksa bernafas melalui lubang yang ditebuk pada lehernya. Dan dia telah pun melalui 4 kali pembedahan untuk membuang sejenis ketumbuhan pada wajahnya itu. Jadi Masya Allah, adik Iman ni memang Allah Ta'ala uji dia, dan dia akan bakal menempuh beberapa lagi siri pembedahan sampailah umurnya 12 tahun untuk nak membuang ketumbuhan pada wajahnya. Jadi kalau kita balik kepada ayat tadi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Aku perintahkan kau untuk adil, untuk ihsan. Adakah dengan kita melihat video ini tidak menjentik hati kita untuk merasa ihsan, membantu kepada orang yang memerlukan, anak yang sebegitu kecil? Bayangkan kalau adik ini adalah kaum kerabat kita, adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, sudah pasti kita juga akan meruntun hati untuk membantu. Tapi benda ini tak dapat nak dilaksanakan oleh satu pihak saja. Sebab itu Yayasan Ikhlas mengajak kepada seluruh para penonton, ayuh bantu kami untuk membantu pesakit-pesakit di bawah projek Bantu Pesakit Sihat Yayasan Ikhlas ini, insya-Allah. Subhanallah, Masya Allah Ustaz Datuk, bila melihat betul seperti mana Ustaz Datuk sebutkan, bila melihat
keadaan adik Iman tu sendiri betul-betul menjetik hati, dan sebenarnya tak ada ayah dan ibu yang sanggup melihat anaknya hari-hari begitu bernafasnya mengikut lehernya, subhanallah. Mungkin Datuk Ustaz boleh kongsikan kepada kami agaknya kenapa, apa manfaatnya sendiri, Datuk Ustaz. Sebab kadang-kadang kita kata anak aku sendiri pun tak terjaga dengan dah hujung-hujung bulan ni susah dan sebagainya, dan dirasa, tapi sebenarnya kita dah ada hari yang Jumaat yang barakah, subhanallah. Baru pula kita menyambut sambutan Maulid Rasulullah SAW. Mengapa Islam begitu tekankan untuk kita bantu dan bersikap ihsan seperti tadi, Datuk Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz. Dalam kita nak melaksanakan apa juga bantuan kemanusiaan, kebajikan, saya suka ambil pendekatan konsep hulurkan tangan, kita ringankan beban. Kita ni umpama kita memayung orang, kita tak boleh nak memberhentikan hujan, tapi kurang-kurang kita mengurangkan basah pada orang itu. Paling tidak kita hulurkan bantuan, kita ringankan sedikit rasa beban, dan kita nak berikan keceriaan kepada individu itu ataupun keluarga dia. Kita nak santuni mereka. Dan saya percayalah benda ni sangat membahagiakan. Lepas tu kalau kita lihat di kaca TV ni, keadaan adik ni sangat menyayat hati kita lah. Untuk pengetahuan kepada para penonton, adik Iman ni ada 3 lagi adik-beradik lain yang ibu bapa nak kena tanggung. Dan pendapatan mak bapaknya pun memang tak menentu. Sebab dah terpaksa tumpu nak jaga dia sepenuh masa. Beri perhatian kepada dia. Dah tak dapat nak tumpu lagi kepada pekerjaan harian. Dan ayah Iman ni di sini sekarang pun tidak lagi bekerja tetap. Walaupun adik Iman ni ada dapat bantuan dari Jabatan Kebajikan RM700 sebulan, tetapi tidak mencukupi. Sebab kos perbelanjaan adik Iman ni kita kira lebih kurang dalam RM3,000 sebulan untuk kos rawatan, ubatan, susu khas, ada lampin pakai buang dan sebagainya. Dan keluarga mereka juga berulang-alik antara Jertih ke Kubang Krian, daripada Terengganu ke Kota Baru. Sebab kos untuk menanggung mereka ni kena dibawa ke Hospital Universiti Sains Malaysia di Kubang Krian. Jadi bayangkan, tinggal di Jertih, berulang ke Kubang Krian di Kelantan untuk buat rawatan susulan. Di situ saja memerlukan kepada kos perbelanjaan yang tinggi. Dan kita di Yayasan Ikhlas, inisiatif kita rangka beberapa bentuk bantuan yang akan disalurkan khas buat adik Iman. Jadi kami nak mengajak seluruh muslimin muslimat dengan penuh rendah diri, penuh keinsafan. Ayo kita simpati, empati terhadap keperluan adik Noiman dan keluarganya. Besar harapan kita agar kita Allah Ta'ala berikan rezeki yang tidaklah banyak semua orang lain, tapi hati yang kaya. Duit tak kaya, hati kaya. Bantu setakat yang kita mampu. Kita Alhamdulillah tak ada anak yang sebegini, tak ada cucu yang sebegini. Jadi kita bersyukur. Bagaimana nak menunjukkan kesyukuran? Kita tolong orang. Sebab itu sedekah ini bukan kerana paksaan, tapi kerana manifestasi kesyukuran, insya-Allah. Subhanallah. Saya sangat tertarik dengan kata-kata indah Ustaz Datuk sendiri, iaitu kita tak mampu memberhentikan hujan tetapi kita mampu menyediakan payung. Subhanallah, masya-Allah. Itu dia para penonton, sama-sama kita bantu mengurangkan beban, menghulurkan tangan kita, subhanallah. Sekurang-kurangnya kita ada jawapan di hadapan Allah nanti. Kita tahu ada yang memerlukan bantuan kita, kita telah melaksanakan tanggungjawab kita. Terima kasih yang berbahagia Datuk Ustaz Badrul Ihsan. Insya-Allah moga Allah permudahkan urusan untuk Yayasan Ikhlas untuk kempen bantu pesakit sihat. Assalamualaikum Ustaz Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada para penonton, insya-Allah kita berhenti berehat seketika. Terus stay bersama kami di Assalamualaikum.